sebenarnya asasnya mudah. Bila kita faham kaedah-kaedah seperti ini, kita tidak perlu memulakan yang baru. Yang tak cukup, kita cuma lengkapkan saja solat tersebut. Dan disunatkan kita sujud sahwi pada akhir ataupun selepas tahiyat akhir, ataupun di sisi mazhab kita dia ada beberapa pilihan, ataupun selepas beri salam sujud sahwi. Ini disebut An-Nawawi dalam kitab Minhajul Muslim. Sama ada kita lepas tahiyat kita sujud 2 kali kemudian beri salam, ataupun kita beri salam dulu kemudian kita sujud 2 kali kemudian kita beri salam sekali lagi. Di luar solat boleh, dalam solat boleh. Ini cara nak buka sujud sahwi. Jadi kekurangan yang berlaku pada Nabi SAW bukan kekurangan, tapi ia kelebihan, sebab dia nak ajar kita satu syariat tentang bagaimana cara untuk mengatasi solat-solat yang kalau terjadi seperti ini. Maksud cacat dalam menunaikan solat adalah kecacatan yang tidak membatalkan solat. Sebagian ulama berkata wajib ke atas Rasulullah SAW jika melihat sesuatu yang menghairankan untuk berkata, aku sambut seruanmu ya Allah, sesungguhnya kehidupan itu adalah kehidupan akhirat. Kemudian berkata, perkataan tersebut adalah ungkapan yang keluar daripada Rasulullah SAW pada hari yang bertuah, iaitu pada waktu haji di Arafah, dan juga pada hari yang susah, itu pada waktu perang Khandaq. Nabi SAW bila dia melihat sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang menggemparkan, Nabi diajar untuk menyebut labbaika Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, aku sambut panggilanmu, seruanmu. Ya Allah, hanya aku datang kepadamu. Perkataan labbaika ni makna labbaik, ya Allah, aku sambut seruanmu, aku hanya datang kepadamu, aku bersegera datang kepadamu. Itu makna labbaik, yang kita sebut labbaika la syarika lak labbaik. Labbaik ini aku datang kepadamu, aku sahut seruan dan panggilanmu, sesungguhnya tidak ada kehidupan melainkan kehidupan akhirat. Nabi sebut, bila Nabi melihat sesuatu yang mengagumkan dalam urusan dunia, apa je Nabi akan kata, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan melainkan kehidupan akhirat. Maknanya kehidupan yang menakjubkan kita kat dunia saudara, hebat lagi akhirat. Ya, kita tengok ni kereta canggih, Allah terpesona kita. Datang nanti kita bila aku nak dapat kereta ni, sebut Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan melainkan kehidupan akhirat. Maka akan hilanglah ingatan kita pada dunia. Kita tengok rumah besar, Allah bila dah dapat rumah besar macam ni, so sebut Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan sebenar melainkan kehidupan akhirat. Kita akan dapat lebih baik lagi di hari akhirat. Ya, kemana kita melihat anak-anak orang lain lawanya, kenapa anak kita tak berapa lawa? Tengok anak orang lain lawa, kemudian ramai. Kita anak kita dah tak berapa lawa, tak ramai pula tu, tak cerdik pula tu, semua kurang. Tengok orang lain semua lebih. Sudah katakan Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan melainkan kehidupan akhirat. Allah pasti beri kita anak-anak yang lebih cantik di hari akhirat. Yang jumlahnya ikut suka kita, nak berapa, nak banyak mana boleh. Dunia anak-anak hanya ujian. Allah amanahkan fulan bin fulan untuk dijaga oleh fulan bin fulan, fulanah bin fulan. Jaga, ini anak kamu, tengok sampai masa anak ni besar, dia pun lari pada mak ayah dia. Itu amanah. Kalau betul anak tu memang kita punya saudara, dia melekat celah fiak kerja sampai mati. Tapi kita dapati anak ni betul-betul macam kita tukang jaga je. Dia kecil kita jaga dia besar, dia masuk sekolah, masuk asrama. Bila besar lagi dia pergi negeri lain bekerja, dah tak ada anak lagi. Dia pun balik air raya. Setakat balik air raya, kawan kita pun datang air raya. Dah fungsinya mula sama macam mana. Cuma ialah namanya dibengkan dengan kita. Tapi dari sudut fungsinya, keberadaan, kewujudannya pada kita, dia bukan seperti anak kita lagi. Dia datang dan keluar sebebas-bebasnya. Dulu selalu boleh kata, jangan keluar, jangan pergi, tidur, makan. Bila dia besar, saudara tak ada kuasa. Saudara tak ada kuasa tersebut, makan. Suka saya tak nak makan. Saya dah makan kat luar. Kalau umur 4 tahun kita sebut makan, mak saya dah makan kat luar, kelempang anak. Tapi bila anak kita dah besar, saudara makan, dah makan tadi mak. Tidur, tadi dah tidur. Duduk sini kejap lah, nak tidur sama kawan. Saudara boleh cakap apa? Dah hilang kuasa ayah. Dia dah kahwin jadi suami, dah hilang kuasa tu ustaz. Kita tak lagi berkuasa nak beri nama cucu kita. Tak, itu dia punya, bukan lagi kita. Demikian kuasa kita hilang. Demikian sebenarnya anak-anak ada amanah, tak lebih pada itu. Allah mentakdirkan anak ni kepunyaan kita untuk sementara sebagai amanah. Jadi orang yang tidak punya anak tak perlu terlalu kecewa. Ya, kecewa itu fitrah, terlalu jangan. Semua benda dalam dunia kita ada kecewa, kita tak nafikan. Tapi terlalu jangan.
sehingga kita melihat tidak ada gantian di sisi Allah, sehingga kita melihat tidak ada pahala di sebalik ujian. Sebab orang terlalu kecewa, maknanya dah give up semua benda. Dia tak nampak pahala, dia tak nampak benda ni dia akan dapat, semua dia tak dapat. Tapi orang yang kecewa sahaja, dia cuma melihat mungkin dunia saya tak dapat, tapi akhirat saya akan dapat. Dia tidak terlalu kecewa. Kerana itu saudara, bila kita diajar sebagaimana Nabi SAW buat, bila melihat sesuatu yang menakutkan, menggemparkan, sesuatu yang mempersonakan dalam perkara dunia sebut Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan melainkan kehidupan akhirat. Hatta kalau kita sakit, sakit teruk ni, Allah bila nak baik, bila dapat main macam orang lain, bila dapat pergi kerja macam orang lain, bila itu ini, dia kita ingat kembali keseronokan bila kita sihat. Katakan Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan melainkan kehidupan akhirat. Seronok yang sebenar kita nak di akhirat. Kalaupun sekarang kita sembuh sakit, untuk kita berseronok, kejap je nak mati lah. Ramai orang dia sakit teruk, tiba dia sembuh, seronok dia, tahu tak mati esok. Rupanya dia sembuh untuk dia mati. Masa sakit tu tak mati lagi, sakit tenang, teruk, doktor kata tak ada harapan, tiba-tiba mendadak baik dia, sihat. Senyum dia, oh saya dah sihat. Esok hari-hari mati dah. Ya saudara, kehidupan dunia ini sekejap. Kan itu kalau kita sakit lalu kita bercita-cita nak sihat cepat, ada alasan supaya kita dapat berseronok sebagaimana sebelum ini, ketahuilah hidup ini hanya terlalu sempit, terlalu sekejap. Kalau itu tujuan kita menikmati, ya Allahumma illa, melainkan kalau kita sakit, kita tenang, kita waktu ke masjid, ke surau, ke kuliah, dah tak boleh buat lagi kita bercita-cita biar sihat, nak ke masjid kembali, nak dengar balik kuliah, dengar ceramah. Kalau itu Alhamdulillah. Tapi kalau sekadar nak pergi balik, lama tak pergi angsana sejak sakit ni, lama tak pergi Danggabe sejak sakit ni, lama tak pergi Zoom tengok binatang, ingat tak ingat lagi aku ni. Kalau ingat benda-benda macam tu saudara, sihat tu, push ke sana. Saudara, kehidupan dunia terlalu singkat. Sebab itu katakanlah tidak ada kehidupan melainkan kehidupan akhirat. Jadi sebab apa pun yang kita takjub, kita susah, kita senang, kita seronok, ingat dalam hati kita bahawa yang paling hebat ialah akhirat, bukannya dunia ini. Perkara lain khas bagi Rasul adalah bahawa Rasulullah SAW akan diminta pertanggungjawaban dari dunia ini ketika diturunkan wahyu. Maka tidak gugur daripadanya kewajiban puasa, solat dan semua hukum hakam tersebut seperti yang dijelaskan dalam Zawaid Rawdah, iaitu tambahan kepada kitab Rawdah daripada Ibnu Qaffar dan Ibnu Sabah. Ini ulama-ulama yang asal kitab Rawdatul Talibin karangan Imam Nawawi. Dan bila ada orang syarah lagi, dipanggil kepada Zawaid syarah kepada Rawdah oleh tiga orang ulama ini seperti Al-Qas, As-Sabah dan juga Al-Qaffal, Qaffal Syasi, salah seorang ulama Syafi'i. Jadi saudara-saudara semua, Nabi SAW bila Allah Ta'ala turunkan sebarang kewajiban puasa, Nabi mesti pastikan kewajiban itu disampaikan kepada umat. Dan Nabi mesti pastikan semua orang berpuasa. Itu kewajiban Nabi SAW. Bila diturunkan ayat tentang solat, Nabi mesti pastikan semua orang solat. Nabi kena buat apa? Nabi kena promosikan solat. Berarti bila satu, kita katakan perintah dari Allah, seumpama produk, Nabi bertanggungjawab untuk promosikannya, menjelaskannya, memastikannya. Oh, solat itu dilaksanakan kalangan umat. Kalau solat itu tidak dilaksanakan, Nabi perlu mengambil langkah-langkah perlu. Sama ada mendidik, sama ada mengancam, ataupun melakukan tindakan. Ini apa yang akan dibuat oleh Nabi SAW. Yang tak nak bayar zakat, Nabi terangkan tentang zakat. Oh, tak nak dengar juga kelebihan zakat. Oh, tak nak terima juga, Nabi mengancam orang yang mengabaikan zakat. Sehingga Nabi SAW sampai peringkat bertindak untuk orang yang tak nak bayar zakat, tak mau solat dengan hukuman yang diizinkan oleh Allah SWT. Jadi ini kewajiban Nabi SAW. Innama ana nadhirun mubin, sesungguhnya aku, kerja aku, tugas aku, peranan aku an-nadhir, memberi peringatan, memberi amaran. Perkataan nadhir saudara ialah perkataan yang menunjukkan pertanggungjawaban yang paling tinggi. Sehingga Nabi perlu beri amaran. Awak kenapa tak solat? Kalau awak tak solat begini. Nabi beri amaran. Bukan sekadar Nabi suruh, Nabi nadhir, memberi peringatan, mencemaskan peringatan Nabi SAW. Sebagaimana Nabi sebut pada musyrikin Mekah, Nabi berada dekat Safa pada permulaan Nabi berdakwah. Apa kata Nabi SAW?
Sesungguhnya aku beri peringatan kepada kamu dengan neraka Allah. Kalau kamu tidak beriman padaku, tidak beriman pada Allah dan kepadaku, maka tempat kamu dalam neraka. Jelas Nabi sebut dalam neraka. Dari setengah orang kata, kenapa orang Islam cakap sikit neraka, syurga je. Sebut syurga banyak sikit. Saudara, kita tak boleh pisahkan syurga dengan neraka dalam cakap. Ada orang, saudara, bila kita sebut syurga berbunga hatinya, rindu, okey, selesai. Tapi dalam masa sama kita juga kena ingatkan dia tentang neraka. Tak boleh ingatkan syurga dia. Dan ada setengah orang, saudara, sebut syurga tak makan dia, tapi sebut neraka, maka akan datang rasa ketakutan. Ini macam anak-anak kita lah. Kita beri rangsangan anak-anak kita sebut, siapa dapat nombor 1 ayah beli basikal, siapa dapat nombor 1 sampai nombor 10 ayah akan ajak pergi melancong itu dan ini. Setengah budak-budak suruh rangsangan tu tak cukup puas. Kita tak apalah, dapat nombor 12, 13 tak pergi pun tak apa, duduk rumah lagi sedap bagi dia. Tapi kalau kita beri sedikit peringatan, dan siapa yang gagal dapat nombor 1 sampai 10, ayah bagi rotan 2, ikut nombor dia lah. Kalau 11 kali, 12 kali. So dia akan menolak budak itu untuk, bukan mengharapkan janji, tapi takut amalan. Dia bukan, tak apalah, dia tak fikir nak pergi mana-mana ni, melancong-melancong tak fikir. Dia takut ni, kalau dapat nombor 11 rotan, nombor 12 saya kata 12 rotan. Dia punya takut, dia punya kecut, dia lari, dia push the limit, ataupun dia berusaha mengatasi kemampuan dia. Kalau selama ini dia cuma cerita bab mampu tak mampu, tapi bila diberi amaran, dia akan cuba mengatasi ketidakmampuan dia untuk dia mampu. Akhirnya kita dapati manusia banyak yang mampu bila dia ditakutkan. Kita selalu ajar dalam ilmu psikologi, seorang yang takut dia boleh melompat pagar setinggi 2 meter. Seorang yang takut dia mampu melangkah tekan-tekan longkang yang besar, yang tak mampu dilangkah ke mana dia gembira. Masa gembira suruh langkah jatuh, tapi tengah takut dia boleh langkah. Seorang yang takut dia mungkin berlari lebih laju pada anjing. Kerana terlalu takut, dia akan gunakan seluruh kekuatannya. Seorang yang takut akhirnya jadi berani. Dia seorang perempuan katakan, dia takut hantu, takut dah hantu tu tak lagi duduk depan tu je, akhirnya tangan naik, kaki naik. Kalau hantu tu menyamuk, main lebang hantu tu. Takut dia akhirnya jadi berani, dia bertindak. Dia akan memukul hantu dia akan sepak hantu dia. Dia kalau orang yang cuba takutkan dia, akhirnya serik, dia pula takut. Orang ni yang cuba takutkan orang, dia kena belasah dia orang yang penakut. Sebab bila orang tu penakut, dia dah tak tahu nak buat apa, dia akan tumbuk, dia akan sepak. Sebab dia nak selamatkan diri dia, akhirnya dia jadi berani. Sebab itu saudara, amaran tentang neraka menjadikan manusia lebih ke depan. Kali itu syurga dan neraka seiring. Kita tak boleh ajar orang syurga je, cerita neraka. Anak-anak kita jangan cerita sebut syurga begini. Sebut neraka. Biar ketika mana dia ingat syurga, dia takut neraka. Ketika mana dia takut neraka, dia rindu syurga. Maka apa pun dalam situasi mood mana pun, dia akan beribadat. Dan situasi mood yang baik, dia ibadat. Situasi mood yang kurang baik, tapi kerana ketakutan tadi, dia tetap beribadat. Maka ini peranan Nabi SAW. Dan di antaranya lagi ialah Nabi beristighfar 70 atau 100 kali. Sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW terdapat perasaan gelisah dalam hatinya, maka beliau segera memohon ampun dan istighfar kepada Allah sehingga 70 kali. Disebut oleh Ibnu Waqqas dan dipetik daripada Ibnu Mulaqqan dalam Khasa'is, ini Khasa'is Nubuwah, kitab ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud disebutkan, an Abi Burdah an Agharril Muzani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu la yughan ala qalbi wa inni la astaghfirullah fi kulli yawmin 100 marratin. Daripada Abi Burdah Al-Aghar Al-Muzani radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya terdapat perasaan gelisah dalam hatiku, maka aku istighfar kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Ini lafaz Muslim dan kata Abu Daud setiap hari. Syekh Waliuddin Al-Iraqi berkata, dalam hadis tersebut nampak bahawa ayat yang kedua, berurutan yang pertama antara penyebab gelisah, istighfar adalah gelisah, yang menunjukkan kepada perkara tersebut riwayat Nasa'i dalam kitab Amal Yaum wal Lailah, itu amalan hari dan malam. Kata Rasul, sesungguhnya dalam hatiku terdapat kegelisahan sehingga aku istighfar 100 kali setiap hari. Dalam riwayat lain juga,
maka aku beristighfar kepada Allah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Lafaz hadis berbeza antara satu dengan yang lain, maka mereka menafsirkan mengikut lafaznya. Dari segi lafaz memungkinkan bahawa ayat yang kedua merupakan suatu ayat yang tersendiri tanpa ada kaitan dengan yang lain. Maka Rasulullah SAW mengkhabarkan bahawa terdapat kegelisahan dalam hatinya, dan juga mengkhabarkan bahawa Rasulullah SAW beristighfar kepada Allah 100 kali setiap hari. Dalam suatu hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya dia mendengar Nabi SAW bersabda, aku beristighfar pada Allah yang tidak ada Tuhan yang hak untuk disembah melainkan dia masih hidup, melainkan dia yang hidup lagi perkasa. Aku bertaubat kepadanya yang di masjid sebelum dibangkit. Riwayat Nasa'i dengan sanad yang baik. Daripadanya juga dia berkata daripada Ibnu Umar juga, Nabi SAW bersabda, kami mengira bagi Rasulullah SAW berdoa dalam suatu majlis, ya Allah, ampunkan dosaku, berikanlah taubat padaku, sesungguhnya engkau maha menerima taubat dan maha pengampun, sebanyak 100 kali. Baik, antara kita katakan zikir Nabi, aurat Rasulullah SAW, aurat yang apa yang Nabi suka sebut. Dan Nabi menyebut astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah sebanyak 100 kali. Dalam riwayat yang lain, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, aku memohon pada Allah dan aku bertaubat kepada-Nya. Kenapa Nabi sebut 100 kali? Setengah ulama melihat dari sudut amalan Nabi 100 kali atau 70 kali. Artinya ada hari Nabi buat 70, ada hari Nabi buat 100.